Hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, saya nak terangkan pula dekat korang apa dia nasionalisme di China. So, ramai yang tanya. So, saya akan terangkan dengan lebih terperinci bagaimana berlakunya nasionalisme di China. Alright. So, seperti biasa kita kena tahu nasionalisme ini adakah dia bersifat dalaman ataupun luaran. Right. Bila kita bercakap tentang nasionalisme di China. So, antara perkara penting yang awak kena tahu adalah nasionalisme di China adalah lebih kepada gerakan anti Manchu. So, apa dia gerakan anti Manchu ni? So, gerakan anti Manchu adalah satu gerakan di mana rakyat ketika itu tidak berpuas hati dengan pemerintahan oleh dinasti Manchu. So, dinasti Manchu ni apa? So, dinasti Manchu adalah macam keluarga yang memerintah, keluarga bangsawan lah yang memerintah China ketika itu dan kebanyakannya adalah orang Manchu. So macam mana orang Manchu ni? So, korang boleh tengok gambar dekat situ. Right? So, apa yang gerakan anti Manchu ni nak? So, gerakan anti Manchu ni dia nak apa? Dia nak menyingkirkan Maharaja Manchu. So, gerakan ketika itu adalah lebih ke arah untuk menyingkirkan kerajaan ataupun Maharaja Manchu ataupun Maharaja yang memerintah negara China ketika itu. So, sebab apa? Dorang ni sangat anti dengan Maharaja Manchu adalah sebab yang pertama adalah dorang ni terlampau banyak bawa, bawa masuk pengaruh Barat. Dorang ni macam terlampau bawa masuk pengaruh barat lah. Sampaikan tempat-tempat macam Hong Kong, Taiwan, Macau tu diberikan kepada barat. Right? Itu sebab yang pertama. So, sebab yang kedua adalah kebanyakan orang Cina ketika itu memang tidak berpuas hati dengan pemerintahan kerajaan ataupun pemerintahan Maharaja Manchu ni sebab dikatakan pada ketika itu Maharaja Manchu ni ataupun pegawai-pegawai kerajaan di dalam kerajaan Manchu banyak mengamalkan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Itu sebab yang yalah, antara sebab dan terdapat juga sebab-sebab yang lain contohnya adalah mereka ini tidak percaya ataupun menganggap Maharaja Manchu ni tak cekap dalam memerintah negara. So tak cekap tu sebab apa? Sebab Maharaja Manchu ni terlampau bawa masuk pengaruh barat and then kadang-kadang rakyat dia terabai sangat. Antara situasi yang pernah jadi dekat semasa pemerintah Maharaja Manchu adalah kebuluran dan juga banjir, bencana-bencana alam. So, paling besar adalah kebuluran lah. So, rakyat ketika itu memang menghadapi masalah kebuluran dan Maharaja Manchu ketika itu tak mengendahkan apa-apa. So, dekat sinilah diorang ni terpanggil untuk melakukan satu gerakan untuk menyingkirkan kerajaan Manchu ketika itu. Right? Dan kat sinilah, right guys, datangnya seorang tokoh bernama Dr. Sun Yat-sen. So tokoh ni awak kena ingat, so tokoh ni bernama Dr. Sun Yat-sen. So apa Dr. Sun Yat-sen ni buat? So Dr. Sun Yat-sen inilah yang menggerakkan apa yang kita panggil sebagai revolusi China 1911. Dia yang menggerakkan satu revolusi. Dialah pencetus revolusi di mana revolusi ini adalah perubahan. Maksudnya adalah perubahan besar-besaran di China ketika itu. So apa yang Dr. Sun Yat-sen ni buat sampai orang Cina sanggup ikut dia? Antaranya adalah pertama, Dr. Sun Yat-sen dia buat satu parti yang dipanggil sebagai Parti Revolusioner. So dia buat satu parti lah, Pertubuhan Revolusioner. So apa parti ni buat? So tujuan parti ni hanyalah satu, iaitu menyingkirkan kerajaan Manchu dan memulihkan kembali pemerintahan di China dan menghapuskan segala kuasa-kuasa barat di China. So awak jangan pandang rendah terhadap kemampuan Dr. Sun Yat-sen ni sebab apa? So kebanyakan orang ketika itu memang dah menyokong Dr. Sun Yat-sen. So antaranya adalah pelajar-pelajar
pelajar-pelajar dan even guys, even kongsi gelap Cina pun, kongsi gelap Cina pun sokong perjuangan Dr. Sun Yat-sen untuk meruntuhkan, okey, kerajaan Manchu ketika itu. So, apa dia ideologi yang dia bawa oleh Dr. Sun Yat-sen adalah simple, okey. Saya terangkan secara ringkas. So, ideologi yang dibawa oleh Dr. Sun Yat-sen kita ada 3. Yang pertama adalah yang kita panggil sebagai nasionalisme. Okey, nasionalisme. So, Dr. Sun Yat-sen ni menggerakkan, okey, semangat cintakan negara, semangat untuk mengusir segala pengaruh barat dekat China. Okey, yang kedua adalah demokrasi. Okey. So, Dr. Sun Yat-sen seorang golongan intelektual yang dapat pendidikan daripada luar negara. So, bagi Dr. Sun Yat-sen, demokrasi ni penting. So, demokrasi ni apa? Maksudnya demokrasi adalah rakyat bebas untuk memilih, rakyat bebas untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Right? Right. Yang ketiga adalah ideologi Dr. Sun Yat-sen adalah lebih kepada kebajikan sosial. So, ingat tak tadi saya cerita macam mana berlaku masalah sosial seperti kebuluran, right? Pemerintahan tak cekap tangani masalah isu bencana banjir dan sebagainya. So, Dr. Sun Yat-sen dia berjuang 3 benda ni. Okay, ataupun dalam bahasa Chinese-nya kita panggil sebagai San Min Chu. Okey, San nasionalisme, Min demokrasi, Chu adalah kebajikan sosial. So, 3 ideologi inilah yang telah rakyat terpengaruh dan rakyat menyokong. Macam saya cakap tadi, even kongsi gelap Cina pun sokong perjuangan Dr. Sun Yat-sen kerana pada ketika itu memang kita katakan dinasti ataupun Maharaja Manchu ni memang dah tak cekap lah, boleh katakan tak cekap. Okey, ataupun bak kata orang Cina ketika itu dah hilang mandat dari syurga. Alright. So, daripada sinilah, so Dr. Sun Yat-sen berjaya melakukan satu pemberontakan. So, pemberontakan inilah yang telah menyebabkan kerajaan Manchu jatuh. Sebab apa jatuh? Sebab pemberontakan ni bagi orang Manchu, kerajaan Manchu ketika itu, dia telah jejaskan maruah dinasti Manchu. So pemberontakan ni dia bagi kerajaan Manchu, right? Dia dah telah jejaskan maruah mereka sebagai seorang kerajaan pada ketika itu. So apa hasil pemberontakan ni? So pemberontakan ini dikira berjaya dan hasilnya adalah tertubuhnya kerajaan republik. Maksudnya dah tak ada raja. Dah tak ada raja. Kerajaan Republik China. Sebab apa? Asas perjuangan Dr. Sun Yat-sen pada ketika itu adalah dia memang nak tubuhkan sebuah negara Republik China dan dia nak tubuhkan sebuah negara demokrasi. Maksudnya rakyat bebas untuk membuat pilihan dan sebagainya. Alright? So, itu secara ringkas tentang nasionalisme di China. Right? So, pada permulaan, so ingat, so apa faktor berlakunya? Right? Faktor berlakunya nasionalisme di China adalah lebih kepada gerakan anti Manchu ataupun awak boleh tulis menyingkirkan Maharaja Manchu. Right? Sebab apa menyingkirkan Maharaja Manchu? Sebab dia ni dah terlampau bawa masuk pengaruh barat. Dia ni juga merupakan seorang maharaja yang tak cekap. Pegawai-pegawai kerajaan dekat kerajaan Manchu ni pun banyak amalkan rasuah. Right? Pada ketika itu pula Maharaja Manchu ni tak mampu tangani masalah sosial dan sebagainya. So, datanglah seorang tokoh nama dia Dr. Sun Yat-sen yang menggerakkan revolusi Cina 1911 yang telah membawa satu perubahan besar di negara Cina iaitu pertubuhan negara Republik China. Right? So, itu saja video untuk kali ini. So, kalau ada apa-apa soalan boleh tinggal di ruangan komen di Telegram. Right? So, kita jumpa lagi di video akan datang.